Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan menyambung lagi pengajian kita dalam subjek fiqh tahun 2. Jadi sekarang Ustaz nak kamu buka muka surat yang ke-21. Buka muka surat 21. Dan Ustaz minta jangan duk tekan macam-macam tu. Okey, betul itu penting. Okey. Kalau kamu tak ada apa-apa soalan, jangan kamu tekan button angkat tangan tu noh, sebab akan mengganggu perjalanan kelas. Baik, yang baru masuk tu sila buka muka surat 21. Buka muka surat 21. Subjek fiqh, buku fiqh warna biru. Yang macam ni. Buku ni tahun 2. Buka muka surat 21. Nampak tak? Tak nampak? Tu nampak tak? Yang ada gambar anjing tu. Tak payah, jangan tekan butang ni, angkat tangan tu. Tak main. Syafi'i. Okey. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita dalam tajuk yang seterusnya. Hari tu sebelum kita periksa, kita dah masuk sikit dah. Kita dah masuk sikit tentang tajuk najis, tajuk najis. Okey, seperti mana kita tahu najis terbahagi kepada berapa? Najis bagi berapa? Najis ada berapa bahagian? Khalif. Ada 3 bahagian. Okey, yang pertama najis apa? Mughalazah. Yang pertama najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawasithah. Yang ketiga najis mughallazah. Okey. Okey, baik. Okey, apa maksud najis mukhaffafah? Maksud dia apa dia? Najis mukhaffafah maksud apa? Najis mukhaffafah maksudnya najis ringan. Najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah maksudnya najis yang Berat. Najis sederhana. Mutawassithah najis sederhana ataupun pertengahan. Pertengahan. Okey, seterusnya yang ketiga najis mughallazah. Najis mughallazah maksudnya najis berat. Itu ialah bahagian-bahagian daripada jenis najis. Okey, najis terbahagi bertiga, iaitu najis mukhaffafah maksudnya najis ringan, najis mutawassithah najis sederhana ataupun pertengahan, dan yang ketiga najis mughallazah iaitu najis berat. Okey, hari ni kita nak sambung pada muka surat 21. Ustaz mute Ustaz noh. Ustaz lagi bila Ustaz tanya baru boleh buka mic. Ustaz mute dulu. Okey. Baik. Ada yang buka mic ke? Tak ada, semua tutup mic kan? Okey. Jangan tekan apa-apa noh. Kamu jangan main handphone, jangan tekan butang angkat tangan tu. Noh. Jangan tekan butang angkat tangan tu. Okey. Baik, jadi hari ni kita akan sambung pada muka surat 21. Okey, kita dah tahu dah 3 jenis najis, iaitu najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah. Jadi kita nak tahu pula jenis-jenis dia pula. Kita nak tahu contoh-contoh dia. Najis mukhaffafah apa contoh dia? Najis mutawassithah apa contoh dia? Najis mughallazah apa contoh dia? Okey. Muka surat 21. Okey, kita tengok contoh yang bagi pertama tentang najis mughallazah. Kita nak tengok apa itu najis mughallazah. Okey. Tengok yang pertama. Okey, atas tu. Muka surat 1. Okey, najis berat dalam pandangan Islam. Okey, najis mughallazah ni maksudnya ialah najis mughallazah. Najis mughallazah ni ialah najis yang najis berat. Najis yang paling berat sekali lah. Najis yang paling besar sekali. Okey. Kemudian
Contoh dia apa dia? Apakah contoh najis berat ni, najis mughalazah ni? Contoh dia ada dua sahaja. Najis mughalazah ni ada dua sahaja. Yang pertama, Anjing anjing. dan Yang pertama ialah anjing dan yang kedua ialah babi. Okey. Dua haiwan ni merupakan najis berat, najis mughalazah. Jadi kita tak boleh sentuh ataupun pegang, bahkan makan lagilah tak boleh. Makan lagilah tak boleh, tambah pegang pun tak boleh. Makan lagilah tak boleh sebab dia najis. Dia tidak bersih, tidak suci. Okey. Okay. Bukan kata anjing dan babi saja. Benda yang kacuk dengan anjing dan babi pun tak boleh. Contoh, kacukan anjing dengan kucing. Walaupun lahir tu anak kucing tapi bapak dia anjing, tetap tak boleh nak pegang. Walaupun benda yang kacukan ataupun benda-benda yang contoh dia ada lemuk dan sebagainya, lemuk ke, kulit ke, bulu ke, semua yang berkaitan dengan anjing dan babi ni ialah najis berat, najis mughalazah, tak boleh. Kamu pegang pun tak boleh. Tambah-tambah kalau kita makan lagilah tak boleh. Tambah binatang tu sendiri pun dah najis dah, tambah-tambah lagi kalau taik dia ataupun air kencing dia lagilah najis. Ni Ustaz kata jangan tekan ni, jangan tekan butang kat tangan ni. Jangan tekan butang tapak tangan tu, jangan tekan. Jangan tekan apa-apa, duk sejak lah. Akan ganggu kelas. Okey, seterusnya. Okey, boleh faham tak tu? Najis mughalazah ada dua, iaitu anjing dan babi. Kamu jangan pelik lah. Kamu jangan pelik Ustaz sebut babi tu. Saya kata, Ustaz kata babi. Salah. Tak salah. Yang salahnya, kalau kita guna perkataan tu untuk kata dekat orang. Macam Ustaz sebut, Ustaz beritahu dekat kamu yang najis mughalazah ada dua, anjing dan babi. Kamu jangan terkejut Ustaz sebut babi sebab apa? Sebab Ustaz bukan kata kat orang. Dah nama haiwan tu nama dia babi. Contoh kamu kata Ustaz kata le khinzir. Khinzir pun sama juga sebab khinzir tu bahasa Arab. Khinzir bahasa Arab, babi tu bahasa Melayu. Jadi kalau kamu sebut khinzir pun, kalau kamu kata dekat orang tetap salah. Kalau kamu kata khinzir pun, kalau kamu kata dekat orang tetap salah. Contoh kata, hang ni khinzir sungguh. Salah tak? Salah sebab kata kat orang. Perkataan yang tak elok. Sesuatu perkataan tu, sesuatu perkataan akan jadi elok kalau kita guna dengan cara yang elok. Tapi perkataan tu akan jadi tak elok kalau kita guna dengan cara yang tak elok. Contoh perkataan contoh lembu. Lembu. Kalau orang sebut lembu salah tak? Tak salah. Tapi kalau guna perkataan lembu tu untuk kata dekat orang akan jadi salah. Contohnya kamu kata dekat orang, hang ni lembu sungguh. Salah tak? Salah. Walaupun dengan lembu je pun Ustaz, lembu je pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita guna dengan cara yang tak elok. Maka perkataan tu akan jadi tak elok. Contoh bila Ustaz ngajar, Ustaz beritahu dekat kamu. Ustaz beritahu dekat kamu yang najis mughalazah ni ada dua contoh, anjing dan babi. Ustaz sebut babi tu salah tak? Tak salah sebab Ustaz tak kata kat orang. Ustaz cuma mengajar kamu, bagi tahu dekat kamu yang anjing dan babi tu ialah najis mughalazah. Ustaz tak kata kat orang pun. Maka tak salah. Jadi pengajaran dia, sesuatu perkataan tu akan jadi elok, akan jadi baik kalau kita guna dengan cara yang baik. Dan perkataan tu akan jadi tak elok, akan jadi tak baik kalau kita guna dengan cara yang tak baik. Faham? Faham tak? Okey. Kita sambung lagi. Dia kata kita perlu berhati-hati kerana terdapat banyak benda yang diperbuat menggunakan bahan dari unsur babi dan anjing. Contoh berus cat. Kita nak beli berus cat. Kita nak cat rumah, beli berus cat. Pastikan berus kan dia ada bulu, tak? Berus tu ada
ada bulu. Kita kena pastikan bulu tu daripada baru start tu bukan menggunakan bulu babi. Nah, kena check betul-betul. Jangan beli benda yang ada benda-benda unsur daripada anjing ataupun babi. Sebab dia najis. Najis. Takut kita pegang nanti, kita pula pergi makan. Dengan tangan kita pegang benda tu, dengan tangan yang sama kita guna untuk makan. Lepas tu kita sembahyang. Dalam keadaan kita ni tidak suci dan tidak bersih. Jangan tekan main ni. Kamu jangan tekan apa kat handphone ni. Hajar Ahmad siapa jangan tekan main ni. Okey. Contohnya berus cat. Berus yang kamu nak cat dinding ke semua, berus tu ada bulu. Dan pastikan bulu tu bukan bulu anjing ataupun bulu babi. Okey, kemudian berus gigi. Berus gigi, pastikan berus gigi tu bulu tu bukan bulu anjing ataupun bulu babi. Kita bermulut lah kan, kosok bermulut. Kena tengok bulu anjing dan babi. Najis masuk dalam mulut. Kotak, geli kan. Pastikan kena check betul-betul dia guna bulu apa. Lepas tu berus warna. Okey, kamu nak warna satu, kamu guna berus kan. Pastikan berus tu bukan berus daripada bulu anjing ataupun babi. Kena check betul-betul. Lepas tu kasut kulit. Kasut kulit, pastikan kulit tu bukan kulit anjing dan babi. Kemudian tali pinggang. Tali pinggang pun sama. Pastikan bukan daripada kulit pada haiwan najis mughalazah, iaitu anjing dan babi. Lepas tu beg tangan, dompet, semua dompet-dompet kulit tu pastikan bukan daripada unsur ataupun kulit anjing dan babi. Kena check betul-betul. Faham? Okey, makanan pula, coklat. Coklat aku kena check betul-betul. Jangan ada unsur daripada lemak ataupun daging anjing ataupun daging khinzir ataupun kalau bahasa Melayu dah babi. Ustaz sebut banyak kali ni. Kan ustaz pun salah sebut banyak kali kan. Tapi macam mana? Tapi nak buat macam mana ustaz terpaksa mengajar nak bagi kamu faham. Lagi ustaz beritahu dah, ustaz sebut tu tak salah sebab ustaz tak kata kat orang pun. Ustaz cuma sebut untuk mengajar. Faham elok-elok noh. Kamu lepas ni jangan kata kat orang lah. Jangan kata kat orang. Nak guna perkataan, guna elok-elok. Okey. Makanan ringan, mi segera dan pelbagai lagi makanan lain yang mengandungi gelatin anjing dan babi. Okey, itu contoh-contoh daripada najis mughalazah, itu najis berat, noh. Okey, contoh najis berat ada berapa? Ada dua. Okey, yang pertama apa dia? Okey, yang kedua? Yang pertama anjing, yang kedua Babi. Okey. Dua contoh daripada najis mughalazah. Okey. Baik. Setakat dah faham noh najis mughalazah? Faham? Ada dua contoh najis mughalazah. Okey. Kita tengok muka surat 22 yang sebelah dia. Okey, kita tengok. Najis mukhaffafah. Iaitu najis ringan. Noh, najis ringan. Okey, apakah contoh najis ringan ni? Okey, najis ringan ialah apa dia? Ialah air kencing. Nah, dengar betul-betul nah, dengar betul-betul. Okey, najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki. Air kencing bayi lelaki yang belum melebihi umur 2 tahun. Maknanya yang umur dia bawah 2 tahun. Nah, bayi lelaki, nah, air kencing. Okey, Ustaz ulang lagi. Najis mukhaffafah ataupun najis ringan ialah air kencing bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun. Nah, berumur bawah 2 tahun. Kalau atas 2 tahun tak kira. Bawah 2 tahun. Nah, berumur bawah 2 tahun dan dia minum susu mak dia saja dan hanya
minum susu ibunya sahaja. Okey. Makna kata najis mukhaffafah ni ialah air kencing. Air kencing baby lelaki. Baby lelaki kan, bayi, baby. Baby lelaki yang umur 2 tahun ke bawah. Umur 2 tahun ke bawah, yang baby ni dia minum susu mak dia. Dia tak makan Nestem, dia tak makan benda lain. Nasi pun tak makan, bubuk pun tak makan. Dia hanya minum susu mak dia sahaja. Yang tu je. Dia hanya minum susu mak dia sahaja. Dia tak makan benda lain. Tak makan semua benda tak makan. Dia hanya minum susu mak dia sahaja. Bila dia kencing, maka air kencingnya itu ialah najis mukhaffafah. Air kencing dia tu ialah najis mukhaffafah. Itulah najis mukhaffafah. Sekali lagi saya ulang. Najis mukhaffafah ialah air kencing bayi lelaki ataupun baby lelaki. Lelaki perempuan tak kira noh. Baby perempuan tak kira. Baby lelaki ya. Baby lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah sahaja. Kalau 2 tahun ke atas tak kira. 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu dia sahaja. Yang hanya minum susu ibu dia sahaja. Maknanya benda lain dia tak makan. Ayak masak pun dia tak minum, ayak kopi tak minum, ayak Milo tak minum, nasi tak makan, Nestem tak makan, buah tak makan, bubuk tak makan, semua tak makan. Dia hanya minum susu mak dia sahaja. Kalau dia kencing, dia ialah najis mukhaffafah. Faham? Faham tak? Okey, semua faham tak? Okey, alhamdulillah. Okey, dah boleh tutup mic lid dah. Okey. Itu ialah contoh najis mukhaffafah, iaitu najis ringan. Okey. Baik. Seterusnya yang ketiga, najis mutawassithah. Okey. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah ni ialah najis pertengahan. Najis pertengahan. Najis pertengahan ataupun sederhana. Okay. Apakah contoh najis sederhana ni? Okay. Najis sederhana ni ialah apa dia? Ialah air kencing. Air kencing semua orang lah. Air kencing orang lelaki yang dewasa. Kanak-kanak lelaki yang lebih 2 tahun. Lepas tu kanak-kanak perempuan. Semua jenis air kencing. Kecuali air kencing yang Ustaz sebut tadi ni. Yang najis mukhaffafah tu. Air kencing sebenarnya selain daripada najis mukhaffafah tu ialah najis mutawassithah. Okey, kemudian tahi, darah, muntah, nanah, arak, najis haiwan, najis haiwan, air susu binatang yang tidak halal, contohnya susu anjing dan babi. Susu anjing dan babi tu najis mughalazah. Najis susu binatang yang tidak halal ni contoh najis, contoh air susu kuda pula, susu harimau dan sebagainya, haiwan yang tidak halal. Haiwan yang tidak halal ni contoh dia apa? Contohnya haiwan yang kita tak boleh makan. Contoh harimau tak boleh makan. Lepas tu apa lagi? Singa kita tak boleh makan. Okay, jadi air susu tu kita tak boleh sentuh sebab ataupun kita tak boleh makan sebab najis ya. Bayi perempuan bawah umur 2 tahun najis apa? Najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Okey, najis sederhana. Okey. Kemudian bangkai pun najis. Tak kira bangkai pun bangkai manusia ke, bangkai kucing ke, bangkai apa ni? Bangkai harimau. Yang tu tak boleh kita makan sebab najis. Okey, najis. Bangkai singa. Okey. Tapi ada satu je bangkai kita boleh makan. Okey, bila sebut bangkai ni ialah sesuatu yang dah mati. Contoh
Manusia kalau mati jadi bangkai, betul tak? Manusia kalau mati akan jadi bangkai. Kucing pun kalau mati jadi bangkai. Betul. Okey. Okey, ada satu je bangkai yang kita boleh makan. Apa dia? Walaupun benda tu Apa dia Ustaz? walaupun benda tu dah mati, Ya. kita boleh makan. Ya. Ikan. Ikan. Jawapan dia ikan. Ikan kalau kita tangkap dia mati, walaupun kita tak sembelih dia. Ikan, walaupun mati kita tak sembelih dia, kita boleh makan. Tapi kalau haiwan lain, kalau ayam mati kena langgar motor. Mati langgar motor, kita tak boleh makan. Dia akan jadi bangkai. Tapi kalau ayam yang kita sembelih kat tengkok dia, kita boleh makan sebab dia bukan bangkai. Sebab kita sembelih dan kita sebut nama Allah. Syarat nak sembelih ni pastikan kita sembelih dekat leher dan dekat tengkok dia. Kita sembelih kat tengkok dia, kita baca bismillah. Cukup dengan kataan bismillah. Kita sembelih tu boleh makan. Lembu pun sama. Kita nak sembelih lembu, kita potong kat leher dia. Kita baca bismillah. Sembelih, potong. Kata bismillah je. Bismillah kita sembelih. Lepas tu biar dia mati. Lepas mati kita pun proses lah kita masak untuk kita makan. Ya? Okay. Bangkai lain, kalau maknanya mati selain daripada kena sembelih, kita tak boleh makan. Udang. Soto udang. Hak tu kita boleh makan walaupun dah mati. Walaupun tak sembelih, walaupun dah mati kita boleh makan. Okey. Itu contoh-contoh daripada najis mutawassithah. Kayaknya najis mutawassithah ni benda apa yang selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah ialah najis mutawassithah. Contohnya ialah air kencing. Air kencing orang lelaki dewasa ke, kanak-kanak perempuan ke, orang perempuan dewasa ke dan sebagainya, semua tu air kencing kucing ke, air kencing lembu ke, semua ialah najis. Tahi, darah, muntah, nanah, arak, najis ternakan, najis haiwan lah. Itu air susu binatang yang tidak halal. Haiwan yang tidak halal yang kita tak boleh makan, air susu dia ialah najis mutawassithah. Itu bangkai. Itu ialah contoh-contoh daripada najis mutawassithah. Okey. Setakat sekarang ada siapa yang tak faham tak? Siapa ada soalan nak tanya? Siapa nak tanya soalan boleh buka mic tanya soalan. Tanya. Ustaz kat marah. Tak ada. Tak ada. Ada. Okay. Ya. Okay. Baik. Kalau tak ada, okey. Jadi, okey. Baik. Okey, dah tak ada, tutup mic semua. Baik, jadi najis untuk tahun 2 kita belajar sekat saja. Kita belajar najis ni dan jenis-jenis najis ada 3. Yang tu saja kita belajar. Lepas tu contoh-contoh daripada jenis-jenis najis tu. InsyaAllah untuk tahun 3 nanti kamu akan belajar sekali lagi tentang najis. Iaitu kamu akan belajar tentang cara-cara kamu nak membersihkan diri daripada najis. Contoh kalau najis, kamu terkena najis mughallazah, macam mana cara nak cuci dia. Kalau kamu terkena najis mukhaffafah, kamu akan belajar macam mana nak cuci daripada najis mukhaffafah. Kalau kamu terkena najis mutawassithah, kamu akan belajar pula cara-cara nak bersihkan diri daripada najis mutawassithah. Yang tu untuk tahun 3. Tahun 2 kamu belajar setakat ni saja berkaitan tentang najis. Iaitu kamu belajar tentang 3 jenis najis. Lepas tu contoh-contoh dia sahaja. Yang tu sahaja. Daripada tahun 2. Baik. Jadi sekarang kamu semua faham kan? Najis mughallazah apa dia? Najis mukhaffafah apa dia? Najis mutawassithah apa dia? Faham kan? Ada soalan tanya tak? Faham, Ustaz. Faham. Ada. Faham. Ada. Okey. Yang dah faham tu tutup mic. Okey, yang dah faham tutup mic. Yang nak tanya soalan, buka mic. Okey. Semua tak ada soalan. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi sekadar tu saja untuk hari ini berkaitan tentang 3 jenis najis dan juga contoh-contohnya. Ya, 3 jenis najis dan juga contoh-contohnya. Hari ini kita banyak contoh najis mughallazah iaitu anjing dan babi. Kemudian najis mukhaffafah, contohnya ialah air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah.
yang dia ni hanya minum susu mak dia sahaja. Yang ketiga, iaitu najis muhtawasithah, iaitu air kencing, tahi, darah, muntah, nanah, arak, najis haiwan, air susu binatang yang tidak halal dan bangkai. Okey. Itu benda najis muhtawasithah. Okey. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada tengah hari ini, kamu semua dapat menerima dan simpan betul-betul dalam hati kamu. Kena ingat noh, apa yang Ustaz ajarkan ni ialah ilmu. Ilmu ni kita kena simpan dalam hati kita sampailah bila? Sampailah kita mati. No? Lagi tak mati, lagi itulah kena ingat. Ingat betul noh. Ustaz pesan dekat abang-abang kamu dengan kamu lah. Benda yang kamu ngaji ni, selagi mana kamu tak mati, lagi itulah kena ingat. Macam mana cara nak ingat? Kamu kena sentiasa ulang kaji, rajin membaca. Itulah cara untuk kita nak ingat supaya kita tak lupa apa yang telah kita belajar. Faham? Okay, insyaAllah. Jadi kelas kita cukup sekadar ini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Pada waktu yang sama, hari yang sama. No? Jadi, Ustaz ucapkan tahniah kepada kamu semua yang menghadiri kelas pada tengah hari ini. Kamu semua ialah insan yang terpilih oleh Allah untuk menuntut ilmu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.